Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak share tentang tips. Okey, 8 tips bagaimana mahu menjadi seorang wanita yang hebat tetapi tenang. So kita pun ada tanggungjawab, terutama kita yang sudah menjadi ibu. Jadi saya ada beberapa tips. Dia bukanlah satu untuk diri saya dan juga diri kawan-kawan lain kat luar sana yang bergelar seorang ibu. Okay. Yang tak bergelar seorang ibu pun boleh guna tips ni untuk bekalan masa sekarang yang belum berkahwin, belum punya anak, dan juga boleh bekal pada masa akan datang. Okey, tips yang pertama adalah kita perlu lebih menyayangi diri sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana bila kita menyayangi diri sendiri ini sebenarnya banyak kesan dia. Okey, kita jangan buat apa yang tak perlu buat. Kita kena sayang diri kita. Anything happen pada diri kita, sekali bila kita down lah, kita kena sayang diri kita. Kita jangan terlalu leka dengan keadaan waktu kita down, supaya kita sentiasa ceria dan positif. Macam tu, itu penting. Sebab dia sangat memberi kesan kepada kita bila kita berada dekat luar, kan. Bila kita berhadapan dengan orang. Jadi bila kita sayang diri kita, automatik sebenarnya dia mempengaruhi perbualan kita dekat luar sana. Okey, yang kedua adalah kita kena sedar diri kita ni adalah sesuatu yang sangat bernilai. Bila kita tahu peranan diri kita, sesuatu kita tahu diri kita sangat bernilai untuk orang lain, kita automatik meletakkan diri kita pada satu tahap yang sangat berharga. Kita kalau kita sayang barang, kalau kita beli barang yang value dia tinggi, mesti kita akan cuba jaga, kan. Jadi begitulah dengan diri kita juga. Kita kena nilai diri kita, letakkan diri kita pada tahap yang paling tinggi. Tips yang ketiga adalah kita jangan takut bila kita bersendirian. Kita jangan takut bila kita berada dalam keadaan kita perlu bersendirian. Contoh, kita ada masalah, kita kadang-kadang perlu bersendirian. Jangan risau. Take your time. Bagi masa pada diri sendiri, duduk, tenangkan fikiran. Masa tu kita cuba dekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sangat mendengar isi hati kita dan sangat menunggu rintihan hati kita waktu kita bersendirian, supaya dia boleh bantu kita untuk kita selesaikan masalah kita, dan juga untuk kita terus tenang, terus sabar, terus istiqamah dalam beribadah kepada dia sebenarnya. Dan dia sangat menantikan saat-saat kita. Cuma mungkin orang tu tak boleh tolong kita dari segi duit, dia tak mampu. Dia mungkin boleh tolong dari segi kudrat. Kalau orang tu tak boleh tolong kita dari segi kudrat, mungkin dia boleh tolong kita dari segi kewangan. Kan? Jadi kita sebagai orang yang memerlukan benda tu waktu itu, saat itu, kita perlu jangan segan. Hilangkan rasa segan, hilangkan rasa malu. Boleh hadir perasaan tu, tapi jangan lama-lama. In case anything happen, keadaan itu lebih berlarutan, kita tak nak sesuatu perasaan yang tak elok tu berpanjangan. Dan kalau kita minta bantuan, nasihat, kewangan dan sebagainya pun, sekalipun kita bercakap dan berterus terang, supaya keadaan dan masalah kita waktu itu tidak berpanjangan, menyebabkan orang yang berada di sekitar kita, circle yang berada di sekitar kita boleh menyebabkan circle kita itu menjadi tidak elok lah, menjadi tidak baik. Bersikap positif. Okey, bila kita dah minta bantuan tu, kita cuba untuk create bonding berpanjangan lagi, kan. Human relationship yang lebih baik. Kita janganlah dah minta tolong, lepas tu kita biarkan orang tu. Tak boleh lah. So keep touching, keep handling the emotional untuk kepada yang lebih baik. Okey, yang keenam, kita kena tahu masa bila kita perlu berseronok. Masa bila perlu berseronok dan masa bila tidak perlu berseronok. Contoh, kalau kita suka membawang waktu itu, hadkan masa tu. Sebab
kita nak jadi orang hebat ni sebenarnya kita perlukan masa untuk diri kita dan perlu masa untuk orang lain juga supaya kita boleh berkumpul, berkongsi kan. Tapi kita kena hadkan masa, ataupun kita kena tahu masa bila kita perlu berseronok dan masa bila kita perlu fokus dan beri keutamaan pada perkara-perkara yang penting tu. Okey, yang ketujuh adalah sentiasa mencari jalan penyelesaian. Antara perkara yang boleh menyebabkan kita improve diri kita supaya lebih hebat dan lagi hebat adalah kita kena pandai mencari jalan penyelesaian. Okey, kita dah tahu perkara ni, okey, plan A macam ni. Tak jadi, plan B kita dah ada dah. Dalam otak kita dah fikir dah, plan B apa yang nak kena buat, plan C apa kita kena buat. Biasanya, pada pengalaman saya, bila plan A tak jadi, plan B mungkin jadi. Plan C insya-Allah jadi. Dia macam tu. So, kita kena kreatif. Letakkan dalam mindset kita bahawa setiap masalah tidak ada jalan penyelesaian. InsyaAllah setiap masalah tu ada jalan penyelesaian dia. Jangan kita terlalu memikirkan masalah sehingga menyebabkan masalah-masalah lain tu akan hadir, dan masalah-masalah yang ada pun masih belum selesai, masalah lain pula yang akan timbul. Okey, kita kena kreatif dan tahu cara menyelesaikan. Kena ada plan A, plan B dan plan C untuk kebaikan kita juga. Okey, yang ke-8 yang terakhir yang boleh saya share adalah suka belajar dan cuba kembangkan fikiran kita. Okey, bila kita belajar, bila kita menelaah sesuatu, istilah kita baca satu artikel. Okey, kita membaca. Bila kita membaca satu kisah, kita akan kaitkan okey, bagaimana kita boleh kembangkan idea dan fikiran kita. Okey, bila kita suka belajar, kita sebenarnya terdorong untuk kembangkan ilmu kita. Kita terdorong untuk kembangkan fikiran kita kepada yang lebih baik supaya kita dapat yang lebih baik, supaya kita dapat yang teristimewa, supaya kita dapat yang lebih membantu kita. Macam tu juga kita berkawan dalam bisnes. Contohnya kita buat bisnes ni, kita terdorong untuk bertanya. Kita perlu bertanya dengan kawan-kawan lain dalam industri yang lain pun. Tak ada masalah untuk kita pastikan kita punya kerja, kita punya bisnes bertambah baik. Contoh kita boleh lihat yang dalam masa yang paling dekat adalah kita buat bisnes. Contoh macam saya buat bisnes hartanah. Kita memerlukan kepakaran dan kepandaian seorang peguam. Kita memerlukan kepandaian dan kepakaran seorang banker. Itulah namanya kita perlu belajar dan kembangkan fikiran, kembangkan idea kita supaya kita boleh jadi hebat dan lagi hebat. InsyaAllah. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Kita jumpa lagi pada perkongsian yang akan datang, InsyaAllah. Ingat Kak Mai, ingat jual beli hartanah. Okey.